Hai, anda bersama kami di Amans. Setelah lama menggunakan ROG Phone 3, ada beberapa perkara yang boleh kami sebutkan. Antaranya adalah, walaupun kami rasakan ini adalah peranti paling seronok untuk bermain permua, ada juga beberapa perkara yang mungkin mendatangkan isu patut anda tahu. Lihat video ini terlebih dahulu sebelum membuat keputusan untuk membeli ROG Phone 3. Baiklah, sebagai permulaan, ramai akan menanyakan skor Geekbench dan Antutu. Kami akan tunjukkan kepada anda sekarang. Ya, ini adalah lebih tinggi daripada A13 Bionic dengan mode gaming diaktifkan ataupun untuk peranti ROG dipanggil X mode. Walaupun skrinnya besar tetapi tidak sebesar peranti Black Shark 3 Pro. Anda akan dapat bezakan antara dua saiz skrin peranti tersebut. Ianya tidak terasa terlalu berat dan anda masih lagi dapat gunakan seperti biasa. Tambahan lagi, case yang saya gunakan ini adalah nampak lebih besar tetapi pada masa yang sama sangat bergaya untuk digunakan kerana menggunakan lampu LED pada peranti untuk menyalakan kerangka ini. Bergerak pula pada spesifikasi, ia dijana oleh chip pemproses Snapdragon 865 Plus. Antara yang pertama menggunakan chip pemproses ini, memori 16GB dan storan dalaman 512GB. Jujur kami cakap, ini adalah satu ruang yang paling besar dan dapat berikan apa yang kami mahu. Maksud kami di sini adalah aplikasi yang kami buka tiada had kerana isu seperti kekurangan memori untuk membuka aplikasi adalah kosong atau zero. Ini bukan sahaja akan membuatkan peranti ini lebih future proof. Dari segi hardware, ya, tapi software kami tidak pasti mengenai tampalan security maupun sistem operasi terkini jika melihat kembali dua peranti pendahulunya seperti ROG Phone generasi pertama dan kedua. Kedua-duanya masih tidak dikemas kini kepada Android 10. Sistem operasi yang digunakan di sini adalah sangat lancar. ROG UI berasaskan Android 10. Kami suka UI stock supaya mata kami tidak begitu terganggu melihat perkara yang tidak penting. Malah bagi kami UI gaming disediakan kurang cantik pada mata dan susah untuk mencari aplikasi pada app drawer. Walaupun begitu, seperti kami cakapkan bahawa skrin 144Hz akan memberi pengalaman yang cukup baik sekali. Walaupun anda sudah biasa dengan kadar segar semula 120-90Hz, tidak ada sebab untuk anda menolak skrin sebaik ini. Kekurangannya di sini hanyalah pada kadar segar semula 160Hz. Di sini, skrin akan menjadi sedikit malap apabila anda mengaktifkannya. Mungkin ini adalah cara Asus untuk menjimatkan bateri, tetapi hanya pada mod keterangan skrin paling rendah. Anda masih dapat keterangan yang tinggi pada aras yang paling atas. Seterusnya adalah prestasi prosesor. Pengoptimasian dan ketahanan memainkan permua, hardware yang istimewa sepatutnya dapat menjalankan aplikasi dengan sempurna. Jawapan kami kepada perkara itu adalah ya, segala aplikasi permua yang kami mainkan termasuk Fortnite dapat berjalan dengan baik sekali berbanding dengan peranti yang kami pernah gunakan. Ini mungkin kerana Snapdragon 865 dapat memberi grafik yang diminta dan internet yang laju juga sangat membantu, terutamanya apabila ramai pemain sedang berada dalam satu peta. Anda boleh pantau FPS dengan mudah dengan aktifkan X mode. Aktifkan air triggers, kipas penyejuk pada masa yang sama, naikkan lagi prestasi prosesor supaya sentiasa dapat berikan kuasa yang diminta oleh aplikasi ataupun mana-mana aplikasi. Cumanya sedikit masalah di sini adalah yang boleh kami berikan dari segi ketahanan untuk bermain dengan lebih lama. Ya, prosesor ini akan memanas setelah 20 minit dan anda sememangnya dapat merasakan bahang tersebut. Tepat Asus berikan kipas penyejuk dan muncullah ia dapat gunakan bersama case yang disediakan seperti yang kami cakapkan tadi. Di sini kami sendiri rasakan skrin tidak terhalang dengan takuk yang pelik. Sama ada yang di tengah, tepi dan sebagainya. Pilihan sambungan juga apabila gunakan kipas penyejuk masih lagi banyak. Tidak menghalang genggaman tangan pada peranti, selesa tidak terlalu nipis dan tidak terlalu besar. Walau bagaimanapun, jika anda bukan seorang gamer yang serius, percayalah cakap saya, peranti ini sangatlah besar tetapi tidak seteruk Black Shark 3 Pro. Air trigger di sini kini menyokong fungsi slide, sentuhan banyak kali dan sebagainya. Jadi kami cuba untuk menekan membuat pilihan sehingga tap banyak kali sehingga 5 kali yang paling banyak, tetapi tidak menjadi kerana permua yang kami mainkan adalah COD Mobile dan memerlukan sentuhan yang lama dan bukannya secara berkali-kali. Jadi anda perlu mengkaji sendiri jika inginkan fungsi ini secara spesifik. Bukan itu sahaja, air trigger tidak dapat digunakan dengan betul jika permua yang anda mainkan adalah secara menegak kerana kedudukannya akan memanjang ke atas. Contohnya, permua yang kami biasa mainkan adalah Subway Surfer dan Temple Run. Pilihan untuk aktifkan air trigger tersebut disorokkan, melainkan permainan video secara landscape. Kita beralih pula pada ketahanan bateri. Memandangkan peranti ini mempunyai pelbagai fungsi, kami gunakan refresh rate daripada 60Hz sehinggalah 160Hz. Dan kami boleh cakapkan adalah memang terdapat perbezaan yang ketara.
160Hz dapat bertahan selama 4 jam dengan penggunaan biasa tanpa gaming, manakala 60Hz bateri ini dapat bertahan selama 6 jam ataupun 7 jam. Buat masa ini kami hanya aktifkan setinggi 120 sahaja. Adakah terdapat perbezaan yang ketara? Ya, percaya atau tidak, kami dapat melihat daripada 120Hz sampailah 160Hz dan sangat sukakan kadar segar semula yang sangat tinggi ni. Adakah ianya perlu? Sudah tentunya tidak, kerana pemua masih belum menyokong secara menyeluruh walaupun 144Hz. Tapi tidak salah jika nak mahu, kerana itu adalah duit anda sendiri. Kemudian kamera. Tidak banyak sebenarnya yang kami boleh huraikan, dan pembeli peranti ini juga bukanlah seorang yang selalu mengambil OOTD. Hasil daripada kamera 64MP adalah baik. Cumanya tiada wow factor yang boleh kami cakapkan. Gambar pun kadang-kadang soft, membuatkan kami tertanya-tanya juga. Kemudian gambar ultradebay yang terang, cuma di sini tiada penstabilan image. Jika anda perhatikan juga, hasil gambar ini membuatkan wajah selalu nampak terang dan putih. Agak kurang tepat di sini. Dari segi rakaman video pula, ia mampu membuat rakaman 8K pada kadar bingkai sesaat 30fps. Walau bagaimanapun, ia tidak menawarkan penstabilan video dan rakamannya tidaklah begitu indah untuk dilihat. Berkenaan dengan video lagi, video yang kami rakamkan juga ada yang berjalan dan kualitinya masih lagi. Bagi kami, tidak ada yang boleh memikat hati kami untuk terus merakam menggunakan kamera ini. Kualiti pembesar suara di sini adalah cukup tinggi, malah kami sangat sukakan bunyinya. Namun untuk sesetengah orang akan merasakan ia masih lagi sedikit tini. Secara spesifiknya, suara lelaki yang kuat. Namun yang pasti, gaming, kami tidak rasakan yang anda memerlukan port biji audio dengan speaker yang kuat seperti ini. Lantang, malah terasa seolah 3D ketika bermain pemua. Kami sempat juga menggunakan GPS pada peranti untuk ke mana saja kami pergi sepanjang cuti ini, dan boleh katakan agak tepat. Tiada masalah lorong yang salah dan lengah masa untuk mengesan lapisan flyover adalah sangat baik. Oleh kerana speakernya juga berfungsi sebagai speaker untuk panggilan, ia kedengaran cukup jelas, tidak kira sama ada menerusi WhatsApp ataupun menerusi telco tersedia. Tuntasnya pada harga RM4,499, 16GB RAM dan 512GB storan. Kadar segar semula tinggi itu bukanlah satu keperluan, tetapi untuk pemain yang profesional adalah kewajipan. Air trigger yang ditambah baik, namun tidak semua permainan dapat gunakan fungsi tersebut. Saiz yang besar dan memenatkan jari untuk menata, tetapi pengalaman permuak adalah jauh lebih penting. Jadi itu sahaja video ulasan ROG Phone 3. Harap anda dapat membuat keputusan dengan bijak dan teruskan bersama kami di masa akan datang. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.